wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pagi ini kita bersiaran rancangan bual bicara antara generasi dari utusan Malaysia Berhad, dan pagi ini kita akan bersama dengan salah satu pimpinan di dalam Persatuan Veteran Malaysia ATM, Lieutenant Colonel Tajul Arifin Chu Johari. Assalamualaikum Lieutenant Colonel. Waalaikumsalam. Selamat datang ke bual bicara kita pada hari ini, dan ini merupakan acara sebahagian daripada promosi kita memperkenalkan apakah itu veteran ATM, dan dalam masa yang sama kita ingin memperlihatkan tentang ada satu sumbangan yang besar ATM ni terhadap negara dan memerlukan rakan-rakan di luar sana, para belia dan masyarakat Malaysia umumnya dalam menyokong usaha kita dalam tabung rayuan pahlawan kita. Sebenarnya kita Assalamualaikum. Boleh terangkan sedikit sebanyak tentang apakah itu Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia? Ya. Terima kasih ya Encik Ahmad Syarafuddin. Pertama sekali saya mengucap terima kasih kerana menjemput kami lah ya untuk datang berwawancara bersama. Dan saya rasa utusan ini bukanlah kali pertama kami datang ya. Saya datang dan Persatuan Veteran ATM telah ditubuhkan pada 20 Mei 1922. 20 Mei 1922. Tahunlah kini dah berusaha lebih 90 tahun lah ya. Penubuhannya dibuat oleh bekas tentera British di Melaya masa itu ya. Dan mereka selepas Perang Dunia Pertama mereka datang ke Melaya. Kemudian dia tubuhkan persatuan di sini sebab ramai orang British kat sini. Dan semenjak dari itu persatuan telah berkembanglah ya. Dan penglibatan sebenarnya orang tempatan iaitu lebih kurang bermula pada tahun 38 lah ya. 38 dia bermula, tetapi tidak di peringkat pucuk pimpinan lah ya. Dan penglibatan orang tempatan di dalam kepimpinan cuma bermula selepas merdeka. Apabila tentera British berundur tadi. Dan kita juga punya pimpinan yang boleh yang boleh diketengahkan. Maksudnya ada signifikan yang cukup besar dalam konteks persatuan ini, dan juga pastinya mereka ini merupakan ahli-ahli anggota keselamatan dahulu, walaupun pada masa itu zaman British. Maksudnya dalam kita mempertahankan tanah Melayu khususnya pada masa itu, dan selepas itu pembentukan Malaysia. Ya. Sebenarnya keahlian kami sebenarnya di negara ini ada lebih kurang 360,000 veteran ATM 360,000 veteran ATM ya. Dan yang menjadi ahli kami cuma setakat ini 156,300 orang. Ya, bermakna setengah saja yang menjadi ahli. Yang lain tu tidak menjadi ahli, tetapi mereka menjadi ahli-ahli persatuan yang kecil-kecil lah. Jadi kita ada persatuan dan juga kelab mengikut core masing-masing ya. Core tu mana kalau tentera darat ada infanteri, ada armor kan. Betul. Jadi di situ. Maksudnya dia kejelikitan pada masa berhikmat diteruskan melalui persatuan-persatuan yang kecil-kecil. Dan tapi pastinya persatuan dan juga ahli-ahli veteran tetap berhubung dan saling terus menyumbangkan hikmat kepada anggota-anggota veteran yang masih ada. Ya, betul. Kami sebenarnya setakat ini mengikut yang telah didaftarkan ya, sebanyak 91 persatuan dan kelab veteran. 91 banyak ya. Jadi yang besarnya adalah Persatuan Veteran ATM kami lah. Jadi kami seolah-olah apakah Persatuan Veteran ni jadi induk kepada seolah-olah kerajaan menampakkan bahawa kami ini adalah persatuan payung dipanggil ya. Payung. Umbrella. Satu payung. Sebab kita pun well established lah. Kita ada bangunan sendiri. Dan kita ada bahagian di setiap negeri. Dan kita ada 245 cawangan. Iaitu almost di setiap don lah ya. Di negara inilah.
Jadi sebab itu kita dilihat sebagai Jumlah yang cukup signifikan dalam konteks kita terus menyantuni kelompok-kelompok veteran tentera ni, dan kita pun peringkat orang muda khususnya dia ingin melihat dan pastinya kelompok-kelompok veteran juga dulunya orang muda, dan kemudian selepas berkhidmat tu jasa dan sumbangan itulah sebenarnya dalam konteks hari ini kenapa di peringkat MBM sendiri khususnya kita harus mengenal siapakah veteran dan apakah sumbangan-sumbangan mereka, dan walaupun pada masa hari ini kebanyakan orang muda ni tidak melihat tidak ada peperangan yang berlaku, tetapi dan mereka seolah-olah orang muda hari ini melihat bahawa apa perlunya kita menyantuni kelompok-kelompok veteran ni, sedangkan kalau kita lihat di negara-negara lain yang terlibat dalam peperangan, perang dunia ataupun peperangan yang menuntut kepada kemerdekaan, mereka ini melihat kesan-kesan itu. Cuma dalam konteks hari ini, bagaimana kita nak menyuburkan kembali di kalangan antara veteran dengan golongan muda hari ini. Itu sebahagian daripada peranan MBM sebenarnya. Dalam konteks hari ini kita bersama di dalam yang kita sebutkan tentang tabung pahlawan ya. Dan saya sendiri secara khasnya punyai pengalaman sebenarnya bila kita menyebutkan soal veteran ni, kita lihat yang dipanggilkan lencana-lencana yang cukup banyak, lah. terutamanya pada hari kebangsaan. Dan itu saya ingat satu kebanggaan pada anak muda melihat itulah sebahagian daripada sumbangan mereka. Mungkin ada lagi sumbangan lebih besar sebenarnya dalam konteks kita menghargai veteran ini. Okey. Saya rasa kenapa generasi muda ni kurang berminat lah ya. Ke atas veteran dan juga tentera yang sedang berkhidmat. Sebab kita dapati bahawa pada pendapat saya lah sejarah-sejarah tentera tu tidak direkodkan atau tidak dibukukan, tidak didokumentasikan secara baik. Ya, untuk supaya dapat dilihat dibaca oleh generasi muda ya. Sebab tentera kita ni terlibat di dalam era darurat 1 ya. Darurat 1 tahun 1948 hingga 1960. Darurat kedua tahun 1968 sehingga 1989. Ya. Dan dalam masa itu kalau kita masih lihat bahawa negara kita boleh dikatakan tidak aman kerana masih ada ancaman ya, pengganas komunis ya. Walaupun saya sendiri saya tak lahir tahun ni. Saya lahir generasi 76. Okay. Saya dah masuk hari tentera ni tu. nampak seronok bila mendengar veteran kita bercakap tentang sejarah lama. Okey, boleh. Okey, kita contohnya ya. Ada beberapa pertempuran berlaku ya. Terutama dulu kita panggil hotspot ya. Hotspot kita di Gubir ya, Gubir Kedah ya. Dan kita ada di Kelian Intan ya. Tak ketinggalan juga iaitu di Raub Pahang, di mana banyak juga anggota kita atau veteran-veteran kita yang tercedera ya. Banyak. Tapi yang tercedera itu sekarang kita lihat statistik balik hanya tinggal lebih kurang 1,500 sahaja. Orang saja. Yang mana kita panggil mereka veteran perang. Sebab mereka lah yang terlibat, yang tercedera dalam pertempuran. Mereka terlibat dalam pertempuran di ground ni. Di ground dan cedera. Yang terlibat dalam pertempuran di ground tu banyak. Tapi mereka ni kurang nasib baik dan tercedera. Dan itu mereka sebagai pengorbanan mereka sebagai ahli tentera. Tapi saya lihat juga kenapa generasi muda ataupun kita katalah rakyat jelata lah memberi perhatian ya. Perhatian dan kurang mengingati ataupun kita kata menghargai pengorbanan veteran ya. Sebab kita sekarang hidup di dalam keadaan aman. Ya. Tidak ada ancaman. Betul. Jadi kita telah selesa. Mereka tidak sedar bahawa kewujudan keamanan sekarang adalah hasil daripada pengorbanan dan perjuangan veteran. Betul.
Ya. Nikmat keamanan itu datang bila masa kita berada dalam kesulitan. Baru kita akan merasa nikmat keamanan tu. Betul. Kalau dalam aman, kita amat Selesa. sukar untuk merasakan bahawa itulah nikmat. Sebenarnya kalau kita melihat tempat-tempat lain, itu sebahagian bila kita, Alhamdulillah, di peringkat Majlis Belia Malaysia sendiri, kita berjumpa dengan rakan-rakan daripada negara-negara Islam misalnya, daripada di Palestin, di Syria, ataupun di tempat-tempat yang bergolak, Iraq dan sebagainya. Mereka merasakan bahawa keamanan ialah satu nikmat terbesar dan harus dihargai. Ya. Dan sebenarnya hari ini kesempatan berjumpa dengan Persatuan Veteran ini, khususnya Lieutenant Colonel Cik Tajul, kita dapat lihat bahawa sumbangan veteran amat penting. Dan itulah sebenarnya yang kita tidak dapat lihat, melainkan kalau kita melakukan program-program advokasi, dokumentasi untuk kita melihat kembali sejarah-sejarah lama. Ya. Kita berhenti Sekejap. untuk sambungan selepas ini. Kita bertemu lagi dalam bual bicara antara generasi, dan pastinya ruang inilah yang terbaik untuk kita mengenal antara generasi lama dengan generasi baru. Kenal Tajul ya? Ya. Saya sendiri sebagai orang muda, kita terimbau dengan program-program tabung rayuan pahlawan semasa di sekolah. Saya di sekolah dulu, kita ada program-program kutipan kupon tabung rayuan pahlawan. Dan masa itu sebenarnya, kalau di sekolah dulu, kalau ditanya cita-cita, kebanyakan rakan-rakan saya ditanya, apa cita-cita anda? Semuanya akan pilih tentera. Dan antara benda yang menarik ya, mengapa persepsi itu dibina, sebenarnya Iwan melihat tentera itu sebagai satu nilai yang cukup tinggi, bahawa kita mempertahankan negara, dan ini dipupuk oleh guru-guru sekalian yang ada, bahawa inilah perjuangan kita mempertahankan negara, mencipta keamanan dan mengekalkan keamanan yang ada. Dan kebanyakan anak-anak muda ataupun pelajar masa itu, kalau diberikan cita-cita yang pertama, dia akan pilih tentera. Dan begitu persepsi yang positif di kalangan belia. Dan menyangkut kepada soal itu juga, bila mana soal pada masa sekolah juga dulu, adanya program kempen rayuan pahlawan. Kita ada kupon-kupon pahlawan masuk, dan saya masih ingat lagi. Pelajar, rakan-rakan saya, orang generasi pelajar sekolah rendah, kita membelikan kupon itu RM1, RM2 dan sebagainya sebagai satu-satu, dan kita merasa bangga memberikan sumbangan itu kepada tabung pahlawan kita. Dan untuk itu saya ingat sesuai dengan perbincangan kita pada hari ini tentang tabung rayuan pahlawan kita. Pandangan Colonel Tajul tentang tabung kita, kenapa pentingnya rakyat meneruskan untuk sumbangan-sumbangan ini kepada rayuan tabung pahlawan kita. Okey, terima kasih ya. Jadi saya ingin menyingkap sejarah sedikitlah ya. Tabung pahlawan ini sebenarnya telah dimulakan pada tahun 1950. 1950 Oleh bekas tentera British ya. Masa itu di Melaya.
Masa itu persatuan kami dikenali sebagai Ex-Service Association of Malaya. Ya. Jadi masa itu penggunaan tabung pahlawan itu memang dihadkan kepada grup-grup tertentu saja, ya. Jadi setelah dulu pun nama dia lain, Poppy Day. Poppy Day. Bunga popi. Oh, itu okey. Yang mana masih digunakan di Britain, Ya. kan, dan juga beberapa negara Eropah, ya. Ya. Jadi setelah kita mencapai mereka, kita tukar nama Poppy Day itu kepada Rayuan Hari Pahlawan. Rayuan Hari Pahlawan. Ya. Dan itu masih lagi kekal dalam ingatan saya. Ya, Rayuan Hari Bila Pahlawan. Rayuan Hari Pahlawan itu satu benda yang kita punya semangat yang sama dengan anggota-anggota pahlawan. Jadi lambang kita tu pun dari bunga popi kita tukar kepada bunga raya. Bunga kebangsaan kita. Melambangkan bunga kebangsaan, kita, ya. Dan pada bermula tahun 2 kita apabila orang kata kumpulan baru mengambil alih persatuan, tapuk pimpinan persatuan. Jadi kita adakan penjenamaan semula kempen Tabung Pahlawan, ya. Jadi kita tukar nama dia daripada Rayuan Hari Pahlawan kepada kempen Tabung Pahlawan. Kempen Ya. Tabung Pahlawan. Dan bersama dengan itu juga kita mengambil kira atau memikirkan pendekatan dan kaedah-kaedah yang baru, ya. Macam mana kita untuk menarik minat kepada syarikat-syarikat swasta dan juga orang ramai untuk menyumbang. Dan Presiden PBTM iaitu Tan Sri Muhammad Anwar, dia ni adalah mantan Panglima Angkatan Tentera, ya. Oh ya. Okey. Dia selalu berjumpa dengan pucuk pimpinan negara, kan. Pimpinan negara ni, pucuk pimpinan negara ni juga mahukan kempen pahlawan ini dijadikan sebagai platform untuk berdamping dengan generasi Y, membantu meningkatkan semangat patriotisme mereka dan juga semangat kecintaan terhadap negara. Ya. Jadi pimpinan negara, pucuk pimpinan mahukan Tabung Pahlawan jadi sebagai satu platform. Maknanya inilah tabung sebagai satu wahana kita untuk bercakap dengan generasi muda dan juga masyarakat Malaysia tentang keperluan kita dari segi keamanan, menjaga keamanan, mengekalkan keamanan dalam konteks wahananya ialah Tabung Pahlawan hari ini. Dan saya ingat itu ialah sebab orang muda hari ini dia perlukan satu perkara yang menyentuh hati mereka. Dan kalau kita katakan tabung kita ni apakah bezanya tabung kita ni dengan tabung-tabung yang lain, maksudnya tabung kanser ke dan sebagainya. Mungkin ada satu yang cukup signifikan dalam konteks negara dan hidup bernegara kita hari ini. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dulu, Encik Ahmad Sabudin kata, kita punya anggota ataupun veteran sendiri pergi ke sekolah-sekolah, ya. Ya. Membawa tabung, kan? Dan pada masa itu kita lihat uniform, kan? Dia. Uniform. Jadi mereka berasa megah lah, kan. Ya. Tetapi saya pun kurang faham kenapa budaya dan cara begitu hampir hakis, ya. Ya, terhakis, ya. Jadi maknanya kita harus mendekatkan anggota keselamatan kita secara uniform itu kepada masyarakat generasi muda khususnya. Betul. Dan merasa bangga memakai uniform itu satu kebanggaan yang tertinggi dalam konteks kita hidup sebagai masyarakat Malaysia. Ya. Okey, menyedari hakikat tersebut, itu sebab kami mengadakan penjenamaan semula, rebranding. Rebranding, ya. Di mana menyedari bahawa itu kita sepatut menggunakan apa kaedah yang ada, ya, kaedah yang ada untuk mengajak, ya, dan menggalakkan rakyat untuk bersama kita di dalam kempen Tabung Pahlawan. Sebab kerajaan juga mengingati veteran ini
Sebab itu mengadakan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, ya. Pada setiap 31 Julai setiap tahun. Setiap tahun, ya. Ya. Jadi kerajaan juga mengajak rakyat jelata lah supaya memperingati dan menghargai perjuangan dan pengorbanan veteran tentera. Dari segi agihan ataupun kegunaan Kemana disalurkan? hasil kutipan tu, dulu kemungkinan juga dulu banyak syarikat swasta was-was ya. Bagaimana hasil sumbangan mereka digunakan. Ya. Ya. Jadi semenjak 3-4 tahun yang lepas, ya, semenjak 3 tahun yang lepas, kita sentiasa memberitahu kepada rakyat dan juga kepada syarikat-syarikat swasta, ya, bahawa kutipan tu dibelanjakan secara berhemah. Ya. Maksudnya ada ketelusan dalam pengagihan, dan benda ini adalah telus di peringkat ini, dan sasaran pun telah dikenal pasti untuk tabung-tabung ini akan peruntukannya sampai kepada pihak-pihak yang terbabit. Ya. Apakah tabung-tabung yang ada ni memang untuk tujuan membantu mereka yang mungkin tengah dalam kesulitan, contoh dalam biaya kesihatan, ataupun mungkin digunakan oleh untuk membiayai pendidikan? Bagaimana di peringkat persatuan? Ya, sebenarnya kita menggunakan tabung pahlawan ni secara berhemah, ya. Dan kita ada 4 fokus utama sebenarnya. 4 fokus Di dalam membelanjakan hasil kutipan, ya. Fokus kita yang pertama adalah untuk memberi bantuan kebajikan kepada veteran yang kelainan upaya. Okey. Ya. Ya, okey. Okey, di dalam aspek itu kita memberi setiap tahun kepada mereka sebanyak RM500. Bulanan. Sekali. Sekali, one off. One off, ya. One off. Sekali. Dan pada tahun lepas kita ada 1,726 orang 1,700 yang layak menerima. ya. Walaupun hasil daripada informasi yang kita dapat, ada 2,000 lebih yang memohon. Ya. Tetapi setelah kita buat saringan, cuma 1,726 saja. 1,700 itu jumlah yang cukup besar, dan ini cukup signifikan dalam usaha kita membantu mereka. Tapi pada tahun ini, jumlah tersebut telah menjadi 2,000. 2,000. Maksudnya kesedaran ahli-ahli veteran itu telah meningkat dalam konteks menggunakan kemudahan tabung ini, dan khususnya persatuan yang telah menjalankan program-program yang begitu menarik, dan keberadaan persatuan dan tabung ini menjadi dekat di hati mereka. Kita berhenti sekejap untuk sambungan selepas ini. Kita mempunyai kepelbagaian etnik. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan sebagainya. Jika kita boleh menghormati sensitiviti rakan-rakan kita, barulah kita dapat mencapai sebuah negara bangsa yang benar-benar bersatu. Kami bersama MNM. Kita bersama lagi dalam bual bicara antara generasi di antara Persatuan Veteran Tentera ATM kita, dan juga dengan Majlis Belia Malaysia.
Dan kita ingin menyambung kembali tentang tabung-tabung yang telah ada kutipannya ini ke mana disalurkan. Dan mungkin Kenal Taji boleh teruskan tentang 3 perkara lagi yang... Ya, terima kasih ya. Perkara yang kedua iaitu kita memberi bantuan bantuan kepada veteran yang terlibat dalam musibah. Musibah contohnya kebakaran kan, banjir dan juga ribut taufan. Jadi bencana alam. Bencana alam. Walaupun kerajaan ada menyediakan bantuan untuk mereka, tetapi bantuan kerajaan ni pada kebiasaannya lambat sampai. Ya. Jadi kita mengadakan bantuan segera kepada mereka. Walaupun jumlahnya tak banyak, iaitu lebih kurang 2,000, tetapi dapat mereka untuk bernapaslah pada tempat kami. Sementara menunggu bantuan lain datang. Sikit bagi kita, tetapi sebenarnya besar kepada mereka yang ditimpa dalam kesusahan. Dalam kesusahan ni dia bukan soalan besar atau kecil, tetapi sejauh mana benda itu sampai kepada mereka dan mereka memerlukan sangat pada masa itu. Okey. Yang ketiga, veteran ni sebenarnya terbahagi kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan itu veteran yang diberhentikan secara biasa. Ya. Dan satu kumpulan lagi diberhentikan kerana disiplin. Ya. Kalau mengikut akta veteran 2012, ya. Kita ada akta sekarang veteran ya. Akta veteran yang diluluskan oleh Parlimen. Jadi mengikut akta tu, mereka bekas tentera yang diberhentikan kerana disiplin tidak boleh dipanggil veteran pun. Tak boleh. Mereka cuma boleh dianggap sebagai bekas tentera saja. Bekas tentera. Jadi mereka ini tidak mendapat apa-apa bantuan daripada kerajaan. Apa-apa kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk veteran, mereka tidak layak. Ya. Misalnya allowance sara hidup, rawatan perubatan, bantuan pendidikan anak-anak, mereka tak layak langsung. Jadi kami sebagai NGO yang terbesar, jadi kami terpanggil untuk membela nasib mereka. Dengan itu, banyak di antara mereka dalam keadaan doif di luar sana ya. Sebenarnya ya. Kerana tidak berpencen, tambahan yang dah tua, ya. Jadi kami menyediakan satu skim iaitu allowance sara hidup bulanan untuk golongan ini. Ya. Maksudnya selagi mana ini mereka telah pernah berkhidmat di dalam anggota keselamatan, mereka adalah sebahagian daripada keluarga di dalam tabung yang akan disantuni oleh persatuan kita. Betul. Jadi mereka ni kita bantu. Kita bantu. Tapi bukanlah semua, tapi kita lihat mereka yang betul-betul doif. Kita beri RM300 setiap bulan. Setiap bulan ya. Pada mereka ya. Maksudnya maksudnya perbelanjaan itu akan disalurkan oleh persatuan sendiri, dan kita nak dengar yang keempat itu. Okey. Yang keempat, kebanyakan golongan yang ini juga mereka memerlukan alat bantuan alat bantuan perubatan ya. Ya. Misalnya kursi roda kan, ya. Kursi roda, kemudian alat-alat sampingan ya. Macam contohnya mungkin memerlukan hearing aid dan sebagainya kan. Jadi di situ pun kita akan membantu, tapi mengikut case to case basis lah ya. Kita tak dapatlah membantu berdasarkan kepada keperluan yang ada, dan maknanya bantuan yang diberikan ini bukanlah cuma bantuan kepada segi kesihatan saja, dan dia termasuk kepada penggunaan tabung ini yang saya lihat agak menyeluruh, meliputi keperluan harian mereka dan keperluan untuk kehidupan mereka sendiri. Dan pastinya bantuan-bantuan alat untuk penghidupan ini amat penting ya. Walaupun sebab bantuan kerajaan sedia ada, tetapi usaha kita dalam tabung pahlawan ini sebenarnya adalah sebagai satu dipanggil rasa kita, terima kasih kita kepada pasukan veteran kita, angkatan tentera yang ada, tak kiralah mereka ni di mana, sebagai sebahagian daripada
fungsi dan peranan kita sebagai rakyat Malaysia hidup bersama dan tanda terima kasih kita kepada mereka. Ya, ya. Satu lagi Encik Sarafuddin, saya ingin nyatakan di sini. Dulu penyumbang kepada kutipan rasa was-was Ya. macam mana hasil kutipan dibelanjakan. Tapi sebenarnya saya ingin memaklumkan iaitu akaun tabung pahlawan ini diaudit oleh juru audit berdaftar setiap tahun. Ya. Jadi laporan itu kita perlu atau semestinya dihantar kepada lembaga hasil dalam negeri. Ya. Sebab mereka yang memberi kebenaran pengecualian cukai. Pengecualian cukai dan Ya. pastinya Dalam masa yang sama juga kita hantar kepada PDRM, ya. Polis Diraja Malaysia, sebab mereka yang mengeluarkan permit Untuk kutipan ya. Jadi maksudnya kita transparan ya. Ketulusan ini tidak ada pertikaian soal ketulusan. Ya, ya, ya. Kerana benda ini adalah untuk masyarakat dan diaudit dan benda itu adalah disahkan melalui persatuan sendiri. Dan pandangan Colonel tentang macam mana kita nak mewar-warkan penglibatan masyarakat khususnya keseluruhan dalam kita melaksanakan tabung pahlawan ini khususnya di kalangan generasi muda. Okey. Sebenarnya pucuk pimpinan persatuan ya iaitu Presiden, saya dan ahli majlis eksekutif telah berjumpa dengan Yang Berhormat KJ. Ya. Ya. Okey. Kita Menteri Belia dan berjumpa, Sukan kita. kita pergi ke pejabat dia. Kita berbincang bagaimana kita dapat mengajak belia-belia ini untuk bersama kita. Ya. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya objektif kita untuk meningkatkan kesedaran mereka. Generasi muda ya. Generasi muda ya. Sebab untuk KJ ini adalah satu ikon yang besar dalam dunia belia hari ini. Ya, ya. Jadi di situ Yang Berhormat KJ telah memberi komitmen ya, bahawa dia kata dia akan bekerjasama dengan PBATM, persatuan kami, untuk mendampingi belia-belia dan untuk menentukan bahawa belia ini menghargai dan juga mengingati perjuangan pahlawan-pahlawan ya. Daripada situ timbul dua acara yang akan diadakan atau yang pertama Walk for Peace ya. Walk for Peace telah pun dilaksanakan pada 21 September yang lepas ya. Iaitu di Putrajaya. Dan yang akan datang ni pada 10 Disember kita akan adakan Warriors Challenge. Ya. Warriors Challenge yang dianjurkan oleh persatuan ini, dia lain daripada sukan lasak yang lain ya. Ini yang menarik ni. Sebab kami pada masa yang sama kami ingin mendedahkan generasi muda yang mengambil bahagian nanti kepada bagaimana tentera dilatih. Ya. Jadi halangan-halangan yang ada semasa Warrior Challenge ini adalah halangan yang benar-benar digunakan oleh bekas tentera. Latihan fizikal. Tentera dalam latihan. Dalam latihan fizikal. Latihan fizikal. Ya. Jadi dengan itu, Warrior Challenge ini akan diadakan di Universiti Pertahanan Nasional UPNM. Malaysia, di UPNM di Sungai Besi. Sungai Besi. Dan saya rasa ini satu cabaran lah. Ya. Cabaran sebenarnya ya. Jadi dengan itu kami kebetulan kita ada pada pagi ini. Hari ini. Saya amat berasa gembira lah ya dapat jumpa dengan Encik Ahmad Sarafuddin. Saya selepas ini kita boleh berkomunikasi dan berkolaborasi lah ya. Untuk mendapatkan belia-belia daripada penglibatan belia itu dihargai dan dapat bersama lah. Bersama-sama dalam menjayakan. Macam mana pandangan Encik Ahmad? Ya, saya ingat keperluan ini yang amat penting sebenarnya dan alhamdulillah sesi ini sebenarnya dalam kita menjayakan bual bicara antara generasi ini untuk melihat begitu dekatnya walaupun jaraknya jauh antara generasi, tetapi bila berkaitan soal keamanan ada satu persamaan yang sama, iaitu nikmat rasa syukur kita di antara pelbagai rakyat. Dan benda ini harus diterjemah dalam bentuk program yang ada
Dan saya ingat tabung pahlawan kita merupakan satu wahana yang cukup penting dalam kita menggerakkan kesedaran masyarakat terhadap, khususnya belia, terhadap penglibatan mereka dan rasa terima kasih kita. Dan insya-Allah di peringkat Majlis Belia Malaysia juga khususnya kita melihat bahawa kita juga melaksanakan program-program kita seiring dengan hari Malaysia dan juga kemerdekaan negara. Kita melaksanakan karnival sukan patriotik kita dan insya-Allah berjalan sepanjang tahun ini. Dan ini merupakan satu medan yang terbaik untuk kita sama-sama dalam bersukan juga kita cuba ketengahkan tentang sumbangan patriotik dalam bentuk sumbangan tabung pahlawan kita. Dan saya ingat program yang ada kita mampu jayakan dan kita akan melihat kepada kaedah untuk mendekati golongan belia hari ini. Dan pastinya saya masih ingat lagi bahawa pakaian seragam inilah, uniform ini adalah satu kebanggaan generasi muda. Dan bila mana kita bersama dengan pasukan veteran ke anggota keselamatan, itu satu penghormatan kepada golongan belia dan harus kita santuni mereka. Dan insya-Allah di peringkat Majlis Belia Malaysia khususnya kita komit sebagaimana komitmen yang diberikan oleh yang berhormat Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Saudara Khairi Jamaluddin, terhadap komitmen membantu tabung pahlawan. Begitu juga di peringkat Majlis Belia Malaysia kita melihat bahawa kita akan bersama dengan para veteran kita, mereka yang telah menjaga keamanan negara, mempertahankan negara. Dan hari inilah masa kita, golongan muda dan rakyat Malaysia khususnya, untuk bersama-sama menyatakan rasa terima kasih kita kepada mereka dengan menyokong tabung pahlawan hari ini. Dan insya-Allah Kena Tajul, semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang dalam sesi-sesi bola bicara atau sesi santai yang lain, dan khususnya untuk mempromosikan tabung pahlawan negara hari ini. Dan hingga kita jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.